Assalamualaikum, saya Azim bin Zainaluddin daripada kelas BEE S1/1. Hari ini saya akan terangkan tentang Lab 9 iaitu PCB Layout using Proteus 7 Professional untuk course Engineering Workshop 2. Nombor matrik saya lebih 0819103995. Okey, lab ini hanya mengandungi satu bahagian dan pertama sekali saya perlu design lita menggunakan Proteus, kemudian identify any connection that must be connected to the terminal blocks. Kemudian saya perlu produce double layer PCB layout. Saya perlu align saya punya komponen dan perlu pastikan saya punya track wide enough to carry the required current. Kemudian saya perlu design saya punya circuit dengan semua komponen yang ada. Okey, kemudian saya perlu design circuit saya sekecil yang boleh. Okey, kemudian saya perlu perform electrical check, netlist check, simulation of the circuit lah. Kemudian saya perlu generate the Gerber file yang mengandungi top copper, bottom copper, top silk, bottom silk, top resist, bottom resist 3 dan edge. Kemudian saya perlu make sure mirror dan RS274X adalah di tick lah. Kemudian saya perlu tengok output Gerber file dekat menggunakan Viewplot software. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, ini adalah lita yang telah diberikan kepada saya untuk dilukis di dalam Proteus. Okey, ini adalah lita. Okey, saya akan buka Proteus saya. Ini adalah lita yang telah saya lakukan, yang telah saya lukis di dalam Proteus. Di sini saya menggunakan 4250, 4520. Okey, untuk dapatkan komponen ni hanya perlu tekan di sini dan type nombor contoh tempat yang ada pada sini 4250 kan. So 4250. Tekan search akan keluar. Maaf, 4520. Okey. Okey, ini adalah 4520 tapi sebab lagi satu kita akan menggunakan PCB layout. So komponen yang kita pilih perlu mengandungi PCB preview. Sekiranya kita ada komponen yang tak ada PCB preview, so kita tak boleh nak pasang dalam kita punya data sebab nanti dia tak akan keluar pada PCB layout. Okay, kemudian kita tekan OK. So akan keluarlah kita punya komponen. Okay. Ini adalah bus mode. Untuk tekan bus mode ni, pergi dekat bahagian bus mode dan drag saja. Okey, ini adalah bus mode. Okey. Okey, ini lita yang telah saya pasang. Okey. Setiap komponen yang ada pada lita ni, sebagai contoh RS ini, dia mengandungi PCB preview. Contoh saya akan cari RES. Okey. Macam kita tengok kat sini, resistor ini mengandungi PCB preview. Tetapi kalau kita ambil sebagai contoh, kita ambil resistor lain. Resistor seperti ini, kita ambil resistor ini. So, analog dia tidak mengandungi PCB preview. So, antara kesilapan yang pelajar sering buat adalah mengambil resistor yang tiada PCB preview lah. So, untuk buat lita ni, kita perlu mengambil setiap komponen perlu mengambil PCB preview. Okey. Dan untuk 755 timer ni, okey, pada mulanya dia tidak mengandungi PCB preview. Tapi apa yang saya lakukan ialah saya tekan packaging tool, kemudian saya tekan add dan saya search DIL08. Okey, package DIL08 8 pin. Kemudian saya tekan OK. Kemudian saya tekan assign package. Sebagai contoh, ni akan membuatkan kita punya komponen. Sebagai contoh, saya 755 ni, timer ni, daripada tidak mengandungi PCB preview dan sekarang mengandungi PCB preview. Okey, setelah selesai pasang lita,
Tekan pada PCB layout. So ini adalah contoh lita yang telah saya lakukan lah. Okey. Contoh saya akan delete. Okey. Pertama sekali kita perlu cek sama ada komponen kita mengandungi error ataupun tidak. Pergi ke bahagian uh, komponen dan cek setiap satu ini ada mengandungi tanda pangkah atau tidak. Sekiranya mengandungi tanda pangkah, komponen itu tidak boleh diletakkan di dalam kita punya PCB layout. Okay. Sebagai contoh, saya akan letakkan satu komponen. Pertama sekali, kita akan buat kita punya board dahulu. Pergi ke bahagian bawah ni. Kemudian tekan board edge. Okay. Pertama sekali, kita akan buat kita punya dimension. Klik pada bahagian dimension. Okay, contoh kita nak atas ni adalah 140 mm. So, untuk sekarang kita ada 80 mm. So, kita akan tarik lagi sampai dia menjadi 140. Okay, sekarang dah 140. Okay. Dan sekarang 140 darab dengan 100. Okay, sekarang 70 kan. Kita akan tarik lagi. Okay, 95. Okay, 100. Okay, setelah buat ni, pergi kepada board edge, kemudian tekan pada bahagian 2D graphic box mode. Kita letakkan di sini. Kita hanya perlu drag saja. Okay. Sekarang kita punya board sudah ada. Okay, untuk meletakkan komponen, pergi kepada bahagian komponen mode, kita just letak je. Susun kita punya komponen. Okay, setelah susun kita punya komponen, okay, kita letak auto rotor. Auto rotor ni dia akan, sebagai contoh saya akan tunjuk. Dia akan letak kita punya, kita akan letakkan kita punya ni lah. Tutup. Okay. Ini adalah lita yang telah saya buat. Okay, untuk dapatkan komponen-komponen ni, kita susun. Kemudian untuk dapatkan wayar-wayar ni, hanya perlu tekan auto router. Okay, begin routing. So, nanti dia akan susunkan wayar tu dan sambungan tu untuk kita. Okay. Kita tengok pada bawah ni, no error ni maksud data kita tak ada masalah. So, kita akan tengok sini, connection. Okay, dan untuk menjadikan dia tebal seperti ini, T40, pergi kepada bahagian design rule. Pergi kepada bahagian default dan setkan kepada T40. Okay, selesai untuk PCB layout. Saya akan tunjuk bagaimana cara untuk membuat generate Gerber file. Pergi pada bahagian output, generate Gerber file. Okay, dia akan checkkan untuk kita. Okay, tiada error, tiada fail. Maknanya kita tak ada masalah lah. Tekan close. Okay, perlu ingat kita punya location kat mana kita akan simpan kita punya Gerber file. Okay, seperti yang soalan dalam lab sheet minta, top copper, bottom copper, top silk, bottom silk. Yang tidak perlu kita antik. Top assembly pun kita antik. Edge dia minta, Mac 1 tidak ada, drill. Dan ini kita perlu tukar. Untuk reflection kita letak mirror. Untuk Gerber format kita letak RS274X. Okay. Sekarang kita akan tengok pada lab 9. Okay. Saya akan tunjukkan. Saya akan buka apps bioplot seperti yang diminta di dalam lab sheet.
Kemudian saya perlu open. Okey, ini adalah global file yang telah saya save tadi. Cara dia untuk buka semua ni, ni adalah bottom copper, sheet copper, bottom solder, drill, top copper, top silk dan top solder. Dan kita akan tekan OK. Tekan OK. Okay, ini adalah hasil daripada global file yang telah kita save tadi. Kita tengok ini adalah lubang untuk copper. Ni ada etching. Okay. Ini adalah komponen kita. Komponen kita setiap ini adalah kaki komponen yang telah di drill. Okay, ini adalah kita punya etching. Okay. Selesai untuk global file. Okay, tutup. Okay, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk dapatkan uh, bill of material. Ada di sini ada satu kertas gambar ada duit, tekan saja bill of material. Ini akan keluarkan bill material. Bill of material ni adalah komponen yang telah kita gunakan. Berapa banyak bilangan komponen-komponen seperti kapasitor, resistor, timer. Dia akan tunjukkan lah berapa kuantiti dia. Okay. Kemudian saya akan tunjukkan netlist compiler. Ini adalah netlist compiler kita. Dia tunjukkan daripada mana kita punya komponen dan akan bersambung ke mana. Kita tengok ada banyak ya di sini sebab kita menggunakan banyak komponen. So banyaklah dia punya list. Okey. Kemudian saya akan tunjukkan lagi satu electrical rules check. Dia akan menunjukkan komponen-komponen yang tidak bersambung. So, kita tengok komponen. Okey. Netlist generator okey. Semuanya kita punya data kita okey lah. Okey, itu saja untuk lab 9. Terima kasih.